من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 14 baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 14 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka ketahui olehmu, kata Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya Aqabah ini, Aqabah ilmu, bonggok ilmu. Peringkat yang pertama ni ilmu. Dia ada 7 Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin sampai ke Aqabah yang ke-7, Aqabatul Hamdi wa Syukri. Aqabah syukur, yang mana syukur adalah setinggi-tinggi darajah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya darajah sabar sampai ke 900 darajah. Tingginya darajah pangkat sabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 900 darajah. Tetapi tidak ada yang setinggi-tinggi darajah, melainkan darajah syukur lebih tinggi dari darajah sabar. Walaupun sabar darajah yang cukup tinggi di sisi Allah, tapi yang paling tinggi darajah di sisi Allah adalah syukur. Imam Ghazali letak di Aqabah yang ke-7. Setinggi-tinggi darajah syukur ini sampai ke dalam syurga pun masih lagi ada syukur. Dalam syurga sabar tidak ada. Dalam syurga zuhud tidak ada. Dalam syurga khauf tidak ada. Taubat tidak ada. Tapi syukur kekal dalam syurga. Jadi Aqabah syukur meletak di Aqabah yang ke-7. Ilmu Aqabah yang permulaan. Aqabah ilmu Aqabah yang permulaan. Maka kemudian maka ketahui bahawasanya, diketahui olehmu ni, i'lam, ketahui olehmu bahawasanya Aqabah ini, yang ialah Aqabah ini Aqabah ilmu, satu Aqabah yang sangat payah. Ambil molek nak Ghazali kata ni, jangan buat barang. Aqabah ilmu ni Aqabah yang sangat payah. Terkadang orang yang boleh menyampaikan ilmu sekalipun ceramah, terkadang Aqabah ilmu pun tak selesai. Pada ni yang boleh berceramah kenapa? Kerana pandai berbicara, banyak bahan yang dia baca sendiri, maka dia pun petah berbicara, dia pun berceramah. Tapi Aqabah ilmu dah kitab Minhaj ni lepas ke dok? Tak lepas.
Tak lepas pun. Ada ni. Ini Mazali kata, akabah ini yang ialah akabah ilmu, satu akabah yang sangat payah. Ni seperti di penghujung dah ni. Tapi ada 2 muka surat lagi ilmu ni. Ada 2 muka surat lagi ilmu ni. Surat 16 baru berpindah pada akabah yang kedua, akabah taubah. Ada 2 muka surat lagi, fahamlah. Satu muka surat kitab Minhajul Abidin Jawi ni, fahamlah. Satu muka surat tu banyak mana. Ada 2 muka surat lagi ni. Di sini kalau kita tengok kok macam di penutup dah ni, di kesudahan. Dah, di sini penutup apa? Kesudahan selepas Mazali bicara sukatan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf dan ilmu fardu kifayah. Hak dalam kitab Minhajul Abidin ni, hak bicara bab sukatan fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf ni panjang. Jadi hak ni di penghujung, bukan penghujung bicara akabah ilmu. Penghujung khulasah apa ni? Peringatan ke apa gitulah. Selepas Mazali datangkan hak sukatan ilmu fardu ain daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Mazali terdahulunya dia mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih Bukhari ataupun hadis sahih Muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu kefarduan, kewajipan atas orang Islam lelaki atau dan orang Islam perempuan. Dimulai dengan hadis. Tuntut ilmu ni kewajipan, bukan sambilan, bukan sukarela, bukan senang-senang, bukan berasa nak belajar tua-tua ni nak belajar, tak ada. Kefarduan, kewajipan. Tinggal kewajipan ni berdosa besar. Berdosa besar di mana tempatnya? Syurgalah dosa besar ni. Gitu. Sekarang jangan sebut neraka. Sebut neraka, oh pandai-pandai ustaz neraka. Dia tahu mana? Di Tuhan ke? Neraka. Ustaz pun belum tentu lagi syurga. Tak terang. Dan neraka. Neraka ni bukan ustaz yang kata. Apabila ianya kefarduan, kewajipan, apabila ditinggalkan kewajipan, wa yu'aqabu ala tarkihna, akan diseksa kerana meninggalkan kewajipan. Bukan gitu? Ke dah faham wajib ni makna apa? Barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan diseksa kerana meninggalkannya. Ke mana wajib Mana wajib? Wajib ni barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Gitu. Itu sunat. Sunat kan? Buat boleh pahala, tinggal tidak diseksa. Kan gitu? Sunat, buat boleh pahala, tinggal tidak diseksa. Wajib. Buat diberi pahala, tinggal diseksa. Seksa dalam syurga. Seksa dalam syurga. Ada ni. Neraka lah. Tinggal semai neraka pun maruh dah. Oh sedap-sedap orang tinggal semai neraka. Mana neraka? Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu duduk neraka sakar tu? Kerana kami tak semayang. Quran kata tu. Tak semayang masuk neraka pun. Oh sedap. Oh orang tak semayang neraka. Dah kau semayang syurga. Mula tak ada ni. Tinggal kewajipan. Buat boleh pahala. Tinggal diseksa oleh Allah. Neraka lah. Jadi belajar ni kewajipan ijma' ulama. Tinggal kewajipan belajar, mana duduk?
Pada ni. Lepas Imam Ghazali datangkan hadis kewajipan belajar ni, Imam Ghazali datangkan 2 pertanyaan. Apakah ilmu yang wajib engkau pelajari? Soalan kedua, apakah sakatan ilmu yang wajib engkau mempelajari? 2 persoalan. Yang pertama, apakah ilmu yang wajib kamu mempelajari? Apakah ilmu yang wajib dan apakah sakatan ilmu yang wajib kamu mempelajari daripada menghasilkan di dalam pekerjaan ibadah? Soalan pertama mudah dijawab. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Susunnya dalam bicara bab ilmu ni, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Sebelum tu Imam Ghazali susun tauhid, fiqh, tasawuf. Hak bicara bab sukatan ilmu ni, Imam Ghazali susun tauhid, tasawuf, fiqh. 3 ilmu. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Kita nak direct kepada Quran hadis. Kalau kita berkemampuan, ada belas-belas ilmu. Kalau tidak, ambil dalam tauhid, tasawuf, fiqh yang disusun oleh ulama muktabar, sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu mudah jawapan dia. Mudah jawab pun tak belajar juga. Belajar tauhid malam bila? Belajar tasawuf malam bila? Belajar fiqh malam bila? Tak jawab. Dan memang tidak ada. Pada ni. Padahal itu jawapan yang paling mudah. Apa ilmu yang wajib engkau mempelajari? Tauhid, tasawuf, fiqh. Tak belajar. Disiksa oleh Allah neraka. Kita semayang bang tak tinggal, semayang puasa tak tinggal. Itu kewajipan lain. Kewajipan semayang puasa tak tinggal pun, semayang puasa, hak lepas kewajipan, semayang puasa dengan ilmu. Kalau semayang puasa tapi ilmu, bila semayang puasa itu tidak melengkapi syarat apa semua, tidak sah, berdosa besar pula. Kerana amalannya tak betul. Tak buat amal, dosa besar kalau kewajipan. Tinggal semayang, dosa besar. Tinggal puasa, dosa besar. Tempatnya neraka lah dosa besar. Itu kan dosa besar syurga. Tapi syurga ke neraka selepas daripada hisab, selepas daripada mizan, selepas daripada meniti titik yang sirat. Tapi atas meninggalkan kewajipan semayang puasa dosa besar, neraka. Neraka ni selepas dihisab, selepas di mizan. Kemudian selepas meniti titik yang sirat. Itu atas bagian masing-masing lah. Orang yang meninggalkan sembahyang puasa dosa besar, neraka. Orang sembahyang puasa yang tidak sah, syurga. Hukumnya tidak sembahyang puasa. Mana tempat dia? Jadi hak wajib belajarnya tauhid, tasawuf, fiqh. Kemudian soalan yang kedua tu. Tauhid, tasawuf, fiqh ni luah. Belajar tak habis. Tak tauhid tebal-tebal. Tak tasawuf pun tebal-tebal, panjang bicara. Kitab fiqh dah sudut ceritalah kitab fiqh ni. Ada ni. Kitab fiqh sudut ceritalah. Apakah sakatan hak fardu ain? Daripada tauhid, tasawuf, fiqh. Hak ni hak terkadang tak mampu dijawab. Hak tadi tu mudah je. Apakah ilmu yang wajib engkau mempelajari? Kalau tak belajar neraka, kena sebut neraka. Tauhid, tasawuf, fiqh. Mudah jawab, tapi buat ke tak? Kemudian belajar dah tauhid, belajar dah tasawuf, belajar dah fiqh. Belajar fardu ain ke hak fardu kifayah? Manakah sukatan fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf? Mana? Mazali perici ni. Selesai perincian fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh, fardu kifayahnya mana? Ni. Ni satu dipanggil apa ni? Khulasah pula lah ni. Khulasah balik ni. Tekan balik ni. Ketahui olehmu bahawa akabah ini, akabah ilmu yang ialah akabah ilmu
Satu aqabah yang sangat payah. Payah nak lepas. Payah nak lepas. Yang Imam Ghazali kata ni kurung yang keberapa Imam Ghazali kata ni? Imam Ghazali kata ni kurung yang keberapa? Kurung yang ke-6. Kurung yang ke-6. Sebab Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijri. 505 Hijri Imam Ghazali meninggal. Imam Ghazali kata ilmu ni payah. Yang sangat payah. Kurun yang ke-5. Kurun yang ke-6. Dan kita kurun yang ke-15. Kurun yang ke-15. Kita ingat balik. Ingat balik. Kita terdahulu. Kita orang tua-tua ni. Dahulu-dahulu. Banyak tak majlis ilmu? Tak ada. Haji duduk bandar. Ada tapi tak banyak lah. Duduk bandar. Saya duduk kampung. Tak ada. Tak ada. Duduk bandar macam Haji kata tu. Adalah. Tapi tak banyak. Hak ada tapi tak banyak tu masjid utama. Tak, masjid utama lah. Bukan masjid kampung. Kan bandar ni ada pinggir-pinggir kan. Masjid utama bandar. Dulu. Kalau saya duduk kampung, memang tak ada lah. Tak ada. Nak boleh mari, jangan-jangan sekali hak pejabat agama atau seorang ustaz tu kok, bakali sebulan, bukan seminggu. Sebulan boleh 2-3 kali payah. Sebulan. Kalau tak cerita minggu ni, cerita sebulan. Tak ada. Tak ada majlis ilmu. Kemudian majlis ilmu pun bertambah banyak. Meriah. Meriah dah. Majlis ilmu. Mana hak tauhid, mana tasawuf, mana hak fiqh. Mana tauhid, mana tasawuf, mana fiqh. Tauhid. Ada tauhid. Hak fardu ain ke fardu kifayah. Tasawuf. Ada tasawuf. Fardu ain ke fardu kifayah. Bab fiqh. Bab fiqh lah. Fardu ain ke fardu kifayah. Soalan kedua Imam Ghazali tu. Mana sakatan dia? Ini kata sangat payah masa kita ni. Ada ni. Aqabah yang sangat payah. Payah tak payah Imam Ghazali mengatakan dan tetapi dengan dialah dengan ini aqabah tercapai, terhasil segala yang dimatlubkan dan yang dimaksudkan. Payah ilmu ni. Akan tetapi dengan ini aqabah, dengan aqabah ilmu ni lah tercapai segala yang dimatlub, yang dituntut dan yang dimaksudnya, yang ditujunya. Nak capai yang dimatlub, yang dituntut, yang dimaksud dengan ilmu. Apa yang dimatlubkan? Apa yang dituntut? Beriman dan beramal soleh. Itu yang kita nak. Sebab kita nak apa? Nak syurga. Ke tak mahu syurga? Apa yang kita tuntut? Apa yang kita maksudkan dalam kehidupan kita ni? Atas dunia? Nak kaya dunia? Nak senang dunia? Tak. Apa yang kita tuntut, apa yang kita maksudkan dalam kehidupan kita. Nak capai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syurga Allah, jalannya apa? Beriman dan beramal soleh. Nak beriman ni, nak khalas, nak suci dalam bab pegangan. Nak beramal soleh, beribadah zahir dan batin. Nak capai dengan ilmu, fardu ain, tauhid, tasawuf, fiqh. Ada ni. Kan ada jalan lain? Tak. Ada tuntutan lain tak kita ni? Ada tak tuntutan lain kita? Tak, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang kita tuntut. Itu yang kita maksudkan dalam kehidupan kita. Tanya orang yang semayang bandok pun. Tanya dia. Awak nak syurga ke nak neraka? Dia pun nak syurga juga. Kan ada? Hak pelik-pelik so kira lah. Hak pelik-pelik. Orang duk sebo benda hak pelik-pelik. Hak tukang karut cakap terus duk sebo lah. Duk sebo, orang cerita, kenapa saya tidak bertudung? Sebab suami saya tidak suruh. Tidak ada suruhan suami saya. Tidak ada suruhan daripada undang-undang kerajaan. Oh, sedap jugalah. Ada tak undang-undang kerajaan mewajibkan tutup aurat, tutup kepala? Tak ada. Tak ada lah. Lepas tu macam mana? Kubur masing-masing. Dosa saya, dosa saya. Dosa kamu, dosa kamu. Ya kamu sibuk apa? Tokan tengok rambut saya pun naik bangkit syahwat. Dah terlebat. Allah setakat buka rambut pun naik syahwat dah untuk lebat. Ya kan Haji? Buka rambut naik syahwat dah untuk lebat. Naik syahwat apa? Tengok pun Allah. Gitulah. Dikira kalau buka rambut naik syahwat, baru-barulah aurah dikira. Saya duk pakai hok gitu tu. Tu dah masuk dalam kiraan. Dah sibuk lah. Kubur masing-masing. Dosa masing-masing. Apa nak sibuknya? Hok ni kau letak jahi ni bukan tukir dah. Bukan jahi tukir dah tu. Jahi apa tak tahulah. Berbangga pula bercakap. Ada pula penemu ramuh sebelah. Penemu ramuh ni pun tunjar agak sekali dengar penerap dia punya jelah dia punya ni apa moderator pun semangat juga. Dengan moderator tu patut kena capok apa benda hidup di tempat kita jahil begitu lalu. Budak umur 4-5 tahun hok pakai luar pendek tu pun pakai tudung budak-budak tak? Anak-anak kita tu 4-5 tahun nak turun tanah pakai tudung seluar pendek. Tapi nak ceritanya Allah mudahnya pakai tudung kan budak-budak kan. Turun tanah pakai tudung tu lutut sepeng. Pada lutut sepeng lutut terbuka lah. Budak umur 4-5 tahun dah ketiga apa turun tanah dah mak dia kan nak turun tanah cari tudung. Dia temam dia turun tanah cari tudung jugalah. Tapi lutut sepeng, lutut terbuka. Nak ceritanya pakai tudung ni budak-budak pun boleh buat. Tapi nak ceritanya orang tak semayang pun dia nak syurga juga. Jadi apa yang kita matlubkan, apa yang kita maksudkan, syurga. Nak syurga itulah beriman dan beramal soleh. Nak beriman itulah kena jalanan fardu'ain tauhid kena beres. Untuk mesti akidah yang khalas, akidah yang suci, akidah yang bersih, akidah yang sebenar. Dan beramal soleh mengerjakan ketaatan zahir dan batin, meninggalkan maksiat zahir dan batin. Itu fardu'ain tasawuf dan fiqh. Nak syurga beriman dan beramal soleh. Nak beramal soleh ni lah fardu'ain tauhid kena beres, fardu'ain tasawuf fiqh kena beres, ilmu dan amal. Memang sangat payah masalah kata, tapi nak capai apa yang kita tuntut, apa yang kita maksudkan syurga dengan ilmu sekurang-kurangnya fardu'ain tauhid, tasawuf fiqh. Kan ada nak lain. Tambahan pula orang yang semayang puasa tak tinggal. Orang yang tak semayang pun nak syurga juga. Orang semayang puasa tak tinggal, nak apa? Syurga. Jalannya apa? Ilmu fardu ain kena beres, ilmu dan amal. Sebab itulah hak dalam kitab Minhaj ni hak sukatan fardu ain tauhid, tasawuf fiqh ni fardu ain. Kewajipan mandatori atas masing-masing. Tinggal hak ni tak ada tidak akan tercapai.
tidak akan terhasil apa yang kita matlubkan, apa yang kita maksudkan. Apa yang kita tuntut, apa yang kita maksudkan. Yang kita nak apa, takkan tercapai. Tak sedut ceritalah. Tak sedut cerita. Konon-konon buat amal lah. Wajib sunat. Takkan tercapai. Itu semua mainan tipu daya syaitan belaka. Nanti dalam bab bicara bab awaik akabah yang ketiga ni, dia akan pergi pada syaitan. Dalam keadaan berilmu comedah pun terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa ibadah walaupun ilmu dia cukup. Faham tak ni? Tapi kalau ilmu tak ada, semayang tunggang-tunggik, akidah macam mana? Semayang macam mana? Hati macam mana? Kalau tak ada ilmu, tu sah-sah mainan syaitan sahaja. Itu bukan amal ibadah. Tak ada jalan lain. Tak sudut ceritalah. Nak tercapai apa yang kita tuntut, apa yang kita maksudkan adalah dengan ilmu. Apa yang kita tuntut, kita maksudkan syurga. Nak capai syurga, beriman dan beramal soleh. Nak beramal soleh itu kena dahulukan dengan ilmu fardhu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kalau tidak, tak ada cerita. Bohong belaka. Kena tipu belaka. Tapi atas bahagian masing-masing. Nak buat amal ibadah, fardhu ain tauhid boleh tak belajar. Belajar pula rekah-rekah. Belajar pula panggil apa ni? Bukan secara fokus, secara satu bicara, dah ambil sambil lewa je lah. Kebetulan dengar, ambil. Kebetulan je. Lepas tu belajar kitab tauhid ni, kitab mana ni? Fardhu ain ke fardhu kifayah? Fardhu ain, alhamdulillah. Lepas tu fokus tak satu-satu bicara tu. Sambil lewa sahaja. Kebetulan ada masa. Dok sibuk. Nak capai yang dituntut syurga. Ini ilmu yang pertama. Hak dahulunya dalam kitab Minhajul Abidin. Sebelum masuk bicara bab ilmu. Dia mulai bicara bab akabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni di muka surat 10. Di muka surat 11. Surat 10 Imam Ghazali tekan ilmu ibadah. Dia tekan dua ni. Ilmu ibadah. Dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama. Ilmu ibadah. Antara dua permata ni, mana yang paling mulia, mana yang paling afdal, mana yang paling lebih? Ilmu. Tapi ilmu tak boleh cerai dengan ibadah. Tetapi ilmu dengan ibadah dua permata, permata ni ada nilai yang tak sama. Permata kan mahal belaka permata ni. Tapi antara permata mahal, mana yang lebih mahal? Lebih mulia, lebih afdal tu Imam Ghazali. Ilmu. Ada. Ilmu tinggal ibadah. Ibadah permata macam mana boleh tinggal? Tak boleh tinggal ibadah. Itu dua permata, dua perkara paling besar dalam agama ni. Ilmu ibadah. Tapi besar tak besar dua perkara ni, yang paling mulia, yang paling afdal, ilmu. Faham tak ni? Ilmu yang paling lebih, yang paling besar. Kemudian Imam Ghazali pun tekanlah, ilmu yang tak dapat tidak ni, wajib didahulukan atas ibadah ni. Imam Ghazali kan, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kenapa? Kerana dua perkara. Ingat baik, kerana dua perkara dahulu. Kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Ibadah ikut ilmu. Manakah ibadah yang paling besar? Bukan semayang. Ibadah yang paling besar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang paling besar sekali.
Iman yang paling besar sekali. Tauhid iman ni ambil mana? Ambil daripada ilmu. Ilmu mantap ke tak? Ilmu fardhu tauhid. Kemah ke tak? Pasti ke tak? Tahqiq kejap ke tak? Yang paling besar sekali, tauhid, iman, makrifah yang paling besar sekali. Ikut apa itu? Ikut ilmu. Jadi wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ibadah ikut ilmu kerana dua perkara. Yang pertama, supaya berhasil ibadah kamu dan sejahtera ibadah kamu. Nak terhasil ibadah, nak sah ibadah, akidah kena betul. Nak terhasil ibadah, nak sah ibadah, pekoh kena comel. Maka terhasillah ibadah. Dapatlah sahlah ibadah. Nak sejahtera, nak selamat ibadah daripada perkara yang membinasakan pahala. Hati kena comel. Tapi untuk terhasil ibadah, untuk sah ibadah, akidah betul. Akidah salah. Kalau pegangan tu kapi ijma' ulama, zahirnya orang Islam, semayang tidak sah, puasa tidak sah, pergi Mekah habis belah ribu, puluh ribu sekarang, tidak sah. Dia nak sah semayang, puasa, haji ni bukan pekor saja. Pergi Mekah nak susah haji, bukan pekor saja. Akidah kena betul. Baru sah semayang, puasa, haji. Akidah, tauhid dan pekoh kena comel. Nak sejahtera ibadah, ilmu tasawuf. Sebab yang kedua, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Supaya takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Innama adatu hasrin. Hanya senya. Jua tak ada lain dah. Takut akan Allah daripada kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Innama, hanya senya. Takut akan Allah daripada kalangan hamba Allah oleh orang yang berilmu jua. Ada ni. Innama ayat Quran tu. Ada tu hasrin. Hasar. Apa hasar? Hanya senya. Jua, tak ada lain. Orang berilmu jua yang takut akan Allah. Orang jahil fardu ain, orang yang sangat berani handalan dengan Allah. Rokok, sujud, Ramadan, kuat wa amal ibadah. Tapi jahil ilmu aqidah. Ini orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kemudian mana ilmu pertama-tama? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penghujung dia kata, maka terkadang engkau berpegang dengan i'tikad yang terpesong, yang menyalahi i'tikad yang sebenar, maka jadilah ibadah kamu debu yang bertaburan. Tuan tak terima langsung ibadahnya. Ibadah kamu yang tuan tak terima ni, ibadah yang comel pekoh, comel tasawuf, hati ikhlas. Tuan tak terima. Kalau engkau berpegang i'tikad yang menyalahi i'tikad yang sebenar. Bila ibadah tuan tak terima, kerana berpegang dengan i'tikad yang salah, sebesar-besar dosa, kerana jahil fardhu ain tauhid, dosa yang besar, nak duduk mana? Orang buat ibadah ni tapi tuan tak terima ni. Ibadah yang jadi debu yang bertaburan. Ibadah yang jadi debu yang tuan tak terima ibadah dia. Orang tuan tak terima ibadah kerana akidah salah dosa yang paling besar. Berpunca dari jahil fardhu tauhid, dosa besar. Ibadah comel pe kata tuan tak terima, nak duduk mana? Nak duduk syurga? Nak duduk syurga? Tercapai apa yang kita maksudkan? Apa yang kita tuntut, kita maksudkan boleh capai? Tak ada jalan. Memang akabah ilmu, akabah yang sangat payah. Akan tetapi nak tercapai apa yang dituntut, yang dimaksudkan, tidak ada malaikat dengan ilmu. Ada.
Terkadang engkau beriktikad dengan iktikad yang sebenar, maka jadilah ibadah kamu tidak debu yang bertaburan. Ada ni. Orang buat amal ibadah pekoh comel, tasawuf comel ni, apa yang diharapkan? Diharapkan syurga lah. Tapi itu bukan harapan. Itu adalah umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Disebut dalam Quran ni, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan kata. Maknanya kami dulu kepada amalan, daripada amalan kebaikan yang dia lakukan. Dia datang dengan amalan-amalan mereka. Tapi kami jadikan amalan mereka itu debu yang bertaburan. Tuan tak terima. Hak ni ayat ni dalam kitab Minhaj bicara berkaitan dengan raja, harap akan rahmat, dan juga umniyah, angan-angan kosong. Ini angan-angan kosong. Pekoh comel, tasawuf comel, akidah salah. Dia nak dengan amalan ibadah dia, nak syurga. Angan-angan kosong. Ini orang ayat ibadah yang betul, pekoh tasawuf ni. Tapi kalau pada ain tauhid, pekoh tasawuf pun tak ada. Buatlah nak buat apa? Buat nak buat amal apa? Itu bukan amal ibadah. Bukan amal ibadah daripada awal-awal lagi dah. Bukan. Dahulu tempat kita tak ada majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu banyak dah. Tak peduli. Peliknya Ramadan penuh, rapat. Tambah kalau belah orang puang. Rapat jik orang panggil. Penuh pakai belakang. Nak apa tu? Kamu nak apa? Oh, nak syurga lah, nak ibadat. Lepas tu? Nak capai kot jalan mana? Syurga. Beriman dan beramal soleh. Dan macam mana fardu ain tauhid? Akidah pasti dah. Macam nak amal soleh. Tasawuf pekoh, macam mana ilmu dia dengan amal. Itu kalau berpegang dengan akidah yang terpesong. Kemudian kalau bab pekoh pula mazhab mengatakan usul sebelah dahulu, terkadang engkau mengekalkan amalan dalam masa bertahun-tahun, masa yang lama. Tetapi ini wuduk kamu, sembahyang kamu menyalahi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab taharah pun tak betul, bab sembahyang pun tak betul, dan kadang engkau tidak mengetahui. Ni jahil bab pekoh. Jahil bab pekoh. Wa amal ibadat pul butal Mazali kata. Tapi wuduk kamu contoh, taharah lah. Sembahyang kamu tu contoh, menyalahi akan syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tidak mengetahui. Kenapa? Taharah tak betul, sembahyang pun tak sah, dan kadang kamu tidak mengetahui. Dan seumpama ni boleh capai apa yang dituntut, apa yang dimaksudkan. Itu jahil dalam bab ilmu pekoh. Hak panjang lagi nak kita minhat masuk 12-nya, orang jahil ilmu tasawuf. Rajinlah wa amal sunat, tapi kewajipan hak taat batinnya ditinggalkan. Rajinlah berterawih, tapi taubahnya macam mana? Taubah. Dah dulu tinggal sembahyang banyak. Taubahnya macam mana? Nantilah taubah. Oh, nanti pula dah. Nak terawih. Nak terawih. Lepas tu qada sembahyang macam mana? Nanti dulu nak terawih. Oh, ni mainan belaka. Ini mainan belaka. Mainan orang jahil orang panggil. Tapi dalam bab taubah ni, bab tinggal sembahyang ni, bab taubah rukun dia, rukun taubah tinggal sembahyang kena qada. Orang yang ceramah agama pun tak lepas juga aqabah ilmu fardhu ain tasawuf. Apakah dia rukun taubah apabila meninggalkan sembahyang pada masa dulu? Kena qada ittifaq 4 mazhab. Qada dengan bersegera ittifaq 4 mazhab. Ada. Tiba-tiba nanti hak tu tak apalah. Ni ustaz juga yang kata, tak apalah habis Ramadan barulah qada semula. Ramadan fokus dah tarawih.
Sebab apa? Sebab ustaz ni boleh bagi jaminan. Dia Ramadan tak mati lagi. Umur dia panjang. Ilmu ambil mana belaka ni? Ni semua apa? Walaupun orang yang ceramah agama pun, terkadang akabah ilmu, akabah yang sangat payah ni tak lepas juga. Hak kitab Milhat ni kata memang saya ulang-ulang. Akabatun ka'ud, akabah yang sangat sukar. Sukar tak sukar Mazali, dan tetapi dengan dia, dengan ini akabah tercapai segala yang dimatlubnya dan yang dimaksudnya. Nak capai apa yang kita tuntut, yang kita maksudkan, syurga Allah, nak capai dengan selesai dalam bab ilmu. Sekurang-kurangnya fardhu tauhid, tasawuf dan fiqh. Tak ada jalan lain. Tak ada. Tak sudah helah lah. Tapi manusia ni helahnya macam-macam. Orang hak tadi tak ambuh cara buat hukum hakam tu jelas. Nampak mari masjid buat helah juga bab ilmu. Begitulah, beginilah. Macam-macam takwil orang panggil. Macam-macam alasan. Ada ni. Ni betul Mazali kata ni. Akabah ilmu, akabah yang amat sukar. Kaud, syadak terjemah, amat sukar, amat payah. Walaupun payah, dan tetapi dengan dia, dengan ini akabah, tercapai segala yang dimatlubnya dan yang dimaksudnya. Dan manfaat ini akabah amat banyak. Dan memutus akan dia, akan ini akabah amat sukar. Memutus mana apa? Nak menyelesaikan bab ilmu ni amat sukar. Nak selesaikan fardhu ain tauhid, nak selesaikan fardhu ain tasawuf fiqh, amat sukar nak memutuskan, nak menyelesaikan. Kita bicara ni bahagian kita ni. Belum cerita lagi anak kita macam mana, cucu kita macam mana, dengan ilmu dunia, matlamat dunia semata-mata. Tak cerita lagi anak cucu tu. Ni cerita kita je ni. Cerita kita ni, cerita kita masing-masing. Anak kita macam mana? Kewajipan atas kita mak ayah. Cucu kita macam mana? Kewajipan atas mak ayah dia. Kita bukan mak ayah dia. Tapi mak ayah dia tu anak kita. Anak kita, kita yang tidak bertanggungjawab. Kita dah beri ilmu secukup kepada anak kita. Maka anak kita pun jahil. Cucu kita pun jahil. Mari daripada mana? Tok yang tidak menyempurnakan kewajipan kepada anak tu. Macam mana pula situnya? Semua tu masyar belaka tu. Lepas diri, keluarga kita tak tunaikan kewajipan, tersungkur di padang mahsyar. Tapi bahagian diri pun sukar dah, sama terus nak cerita pula bab tanggungjawab. Dan memutuskannya amat sukar. Nak menyelesaikan akabah ilmu amat sukar. Kata Mazali rahimahullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.